أستغفر الله إن الله كان توابا 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 اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل
شتت شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Muqaddimah surah At-Talaq. Surah ini diturunkan di Madinah, mengandungi 12 ayat. Dinamakan surah At-Talaq, perihal talak, kerana pada awal surah ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Ta'ala menerangkan hukum talak dan perkara-perkara yang berhubung dengannya. Lalu ditegaskan bahawa sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah yang telah diterangkan itu, maka sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepada dirinya sendiri dan buruk akibatnya. Intisari kandungannya menerangkan dengan panjang lebar tentang cara seseorang Islam menceraikan isterinya setelah hal itu tidak dapat dielakkan lagi. Demikian juga tentang soal isteri yang telah diceraikan dan memerlukan tempat tinggal sementara selesai iddahnya. Kepada orang yang terlanjur menceraikan isterinya, diperintahkan supaya mematuhi hukum Allah yang telah diterangkan mengenainya. Patuhilah hukum-hukum itu kerana engkau tidak mengetahui. Boleh jadi Allah akan mengadakan sesudah itu suatu perkara yang lain. Yang ini boleh jadi orang itu akan menyesal menceraikan isterinya
dan ingin merujukkannya. Kemudian diterangkan, bila si isteri yang diceraikan itu hampir habis tempoh iddahnya, maka bolehlah suami merujuknya dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan cara yang baik. Kemudian ditegaskan lagi, sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Oleh itu, sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wattaqullaha rabbakum. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai Nabi, bila kamu, yakni engkau dan umatmu, hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Dan hitunglah masa iddah itu dengan betul. Serta bertakwalah kepada Allah, Tuhan kamu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya sehingga selesai iddahnya. Dan jangan pula dibenarkan mereka, yakni isteri yang diceraikan itu, keluar dari situ, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan itulah aturan-aturan hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepada dirinya. Patuhilah hukum-hukum itu. Kerana engkau tidak mengetahui, boleh jadi Allah akan mengadakan sesudah itu sesuatu perkara yang lain. Kemudian, bila mereka hampir habis tempoh iddahnya, maka bolehlah kamu pegang mereka, yakni rujuk dengan cara yang baik. Atau lepaskan mereka dengan cara yang baik. Dan adakanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu semasa kamu merujukkan atau melepaskannya. Dan hendaklah kamu yang menjadi saksi menyempurnakan persaksian itu kerana Allah semata-mata. Dan hukum-hukum yang tersebut diberikan pengingatan dan pengajaran kepada sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya, serta memberikannya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Surah At-Talaq, surah yang ke-65 di dalam bilangan surah-surah di dalam Al-Quran.
Surah ini sifatnya madaniyah yang diturunkan selepas hijrah. Membicarakan persoalan hukum yang penting dalam rumah tangga. Surah ini mengandungi 12 ayat. Dinamakan dengan nama surah At-Talaq, iaitu bagi menjelaskan hukum hakam yang berkait dengan talak, yakni cerai, dan iddah yang berhubungan dengan cerai tersebut. Dan kerana Allah memulakan surah ini dengan firman-Nya, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa, wahai nabi bila kamu menceraikan isteri kamu. Maka perkataan talak menjadi kepala atau pangkal nama surah. Apakah kaitan surah ini dengan surah At-Taghabun yang kita bacakan sebelum ini? Kalau kita lihat dalam akhir surah At-Taghabun, Allah menjelaskan bahawa di kalangan isteri-isteri dan anak-anak kamu, ada yang menjadi musuh kamu. Yang dimaksudkan musuh, perbuatannya. Sama sebagaimana perbuatan musuh. Bukan dia musuh, perbuatan, perkataan dia. Dan menghalang kebaikan. Barangkali ia menyebabkan kepada cerai. Maka menjadi suatu kesinambungan. Bila Allah sebut dalam surah At-Taghabun, mungkin kamu akan berbalah dengan isteri kamu dan anak-anak kamu. Maka datang surah ini menjelaskan biasanya perbalahan dengan isteri akan mungkin berlaku cerai. Dan mungkin berlaku pengabaian nafkah anak-anak. Maka datang surah ini menjelaskan hukum hakam cerai. Dan hukum hakam yang berkait dengan nafkah anak-anak. Kalau sekiranya di dalam surah At-Taghabun disebut tentang alimul ghaib, Allah yang mengetahui perkara yang ghaib. Maka dalam surah At-Talaq diceritakan antara perkara ghaib ialah hukum hakam talak. Supaya semua orang beriman khususnya memati perintah ini kerana dalam memati perintah Allah ini ada kebaikannya. Yang kamu tak tahu, Allah tahu. Kerana setiap hukum hakam Allah itu, kalau kita lihat dengan nafsu, maka akan terselahlah kejahilan dan kebodohan kita. Hukum hakam itu diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana. Pasti pada setiap hukum hakam itu ada masalah untuk manusia. Kebaikan untuk manusia. Allah Ta'ala tidak menurunkan hukum hakam untuk memberi mudarat kepada manusia. Bukan memberi kebaikan. Maka Allah sebut supaya kita ingat Allah yang maha tahu. Yang menurunkan syariat ini. Walau sekilas lalu, sepintas lalu, mungkin sebahagian daripada kita melihat beberapa hukum hakam macam tidak menyembelahi mereka. Atau tidak memenuhi keperluan mereka. Atau tidak memberikan kekuatan untuk mereka secara zahir, seumpama dalam hukum talak. Kerana hukum talak ini berada di tangan suami, bukan di tangan isteri. Maka seolah-olah dilihat kenapa isteri tidak boleh menjatuhkan talak. Kenapa suami? Maka Allah yang menurunkan syariat ini lebih mengetahui kenapa. Dan kenapa talak itu cuma 3? Tak boleh ke sampai 100,000 ke? Tak boleh ke sampai 10,000 atau 1,000 sebagaimana jahiliah dulu buat? Dan kenapa bila Allah menyebut tentang wanita yang diceraikan, dia tak boleh keluar rumah? Bukan sekadar iddah kerana kematian, dia tak boleh keluar rumah. Bukan termasuk dicerai dengan cerai rujuk atau cerai bain. Dia tak boleh keluar rumah. Dan apa bezanya dengan perempuan yang kematian suami? Bezanya dalam bab perhiasan. Kalau perempuan yang kematian suami, dia tak boleh pakai yang tamas ni. Gelang-gelang, kerana ia bentuk perhiasan. Kalau perempuan yang diceraikan, itu boleh. Tetapi dari sudut hukum sama, kena menetap di rumah, tak boleh pergi mana-mana. Tak boleh nak pergi melancong Langkawi ke. Nak pergi Bali ke. Suka-sukalah suami dah cerai kan. Alang-alang. Kita pergi menjerit kat Bali. Hukumnya haram. Keluar rumah. Sama ada dia cerai rujuk. Yang suaminya boleh rujuk. Atau cerai bain. Yang dia tak boleh rujuk lagi. Isteri mesti duduk di rumah dan satu tempoh sehingga tamat iddah. Kalau dia keluar, hukumnya haram dan berdosa. Melainkan kalau dia melakukan perkara yang terkutuk dan keji seperti zina dan lain-lain, maka barulah dia dikeluarkan. Jadi kalau dia nak keluar, saya saja tak dibenarkan. Lelaki atau suami atau bekas suami tidak boleh halau dia keluar. Dan isteri pula tidak boleh keluar.
Ini Allah letak hukum pada dua benda. Lelaki yang merupakan bekas suaminya tak boleh halau dia keluar. Haram hukumnya. Dan perempuan itu pula pun tak boleh keluar. Dia kena menetap di situ sehingga tamat iddah 3 kali sucinya atau yang akan kita bicarakan nanti iddah-iddahnya. Melainkan keluar pada perkara-perkara yang bersifat keperluan. Kalau dia misalnya cikgu mengajar, dia orang kerja, maka dia boleh keluar kemudian balik terus. Dia tak boleh melilau macam orang yang tiada suami sebab dia masih dalam tempoh iddah. Maka barangkali orang bertanya, kenapa lelaki yang cerai patut lelaki yang tak boleh keluar rumah? Lelaki tu yang gatal, dia tak boleh keluar rumah. Perempuan boleh. Allah yang mengetahui hukum syariat kenapa Allah buat macam tu. Kenapa lelaki boleh keluar, perempuan tak boleh keluar? Kenapa lelaki tak ada iddah? Jadi bila isteri dia mati, lelaki pun iddah 4 bulan 10 hari tunggu. Atau kalau dia bercerai, dia pun sama tak boleh keluar rumah dan tempoh tersebut. Kerana itu Allah sebut alimul ghaib, Allah tahu perkara gaib. Setiap hukum hakam ini yang mematuhi dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepada jalan keluar pada setiap kekusutan masalah. Yang duk langgar dan lawan, yang dirasakan penyelesaian dalam melawan syariat, maka bertambah kusuk. Jadi kusuk masai. Makin teruk. Makin menjadi yang dia rasa kalau dengan buat macam ni, oh dia akan bebas. Tidak. Kerana tidak akan bahagia orang yang melanggar hukum Allah. Kerana Allah sebut dalam Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Siapa sahaja yang mengabaikan perintah Allah, kami akan jadikan kehidupannya sempit. Artinya, dia cerai, suka dia nak keluar, layanglah syariat-syariat ni, maka dia akan dapati kekusutan demi kekusutan. Tapi siapa yang patuh dan akur, maka dia akan mendapati jalan keluar yang luar biasa. Yang baik, yang memberi kebaikan padanya dunia dan akhirat. Ini dia punya munasabah atau kaitan surah ini dengan surah At-Taghabun. Apakah kandungan surah ini? Kandungan surah ini sebagaimana kita sebut dia bersifat madaniyah. Maka dia menceritakan tentang hukum hakam. Hukum hakam yang dijelaskan di sini berkait dengan tanzim hal al-usrah. Iaitu berkait dengan undang-undang dan tata cara rumah tangga. Dalam undang-undang dan tata cara rumah tangga, dari sudut tanggungjawab suami dan isteri waktu mereka masih bersama atau waktu mana mereka bercerai. Maka ini suatu surah yang penting untuk menunjukkan kesyumulan Islam, membicarakan semua persoalan hidup manusia, termasuk persoalan yang berkait dengan kekeluargaan atau disebut tanzim al-usrah, penyeragaman ataupun undang-undang kekeluargaan. Bahkan kita dapati bukan sekadar dalam surah At-Talaq sahaja, dan surah Al-Baqarah disebut tentang hukum hakam berkait dengan rumah tangga. Bahkan dalam awal surah An-Nisa. Bahkan dalam banyak surah-surah yang lain yang berkait tentang rumah tangga. Kerana Islam mengambil berat dalam hal rumah tangga. Islam meletakkan penyelesaian yang tuntas supaya tidak timbul permusuhan di belakang hari atau timbul dendam-dendam kesumat yang tidak berkesudahan. Ia berakhir dengan cara baik, dengan cara masing-masing menjunjung syariat Allah. Baik, dalam surah ini Allah mulakan dengan menyebut tentang talak sunni, cara talak yang mengikut sunnah Nabi SAW. Kerana cerai ataupun talak ini ada 3. Satunya namanya sunni, yang ikut sunnah. Yang kedua namanya bid'i, yang bid'ah. Yang ketiga disebut cerai yang harus. Dia bukan sunni, dia bukan bid'ah, tapi harus. Maka dijelaskan dalam surah ini, bagaimana cerai sunni itu diceraikan isteri ketika mana dia suci dan tidak dicampuri dan digauli. Maka ini namanya cerai sunni dengan talak 1. Siapa yang ceraikan isterinya dengan talak 1, dalam keadaan isterinya suci dan tidak digauli, tidak disentuh, tidak disetubuhi, maka dinamakan cerai sunnah. Dia akan dapat pahala kerana ikut undang-undang tersebut. Yang kedua namanya cerai bid'i. Cerai bid'ah yang diharamkan. Walaupun hukumnya sah tapi haram. Seperti menceraikan isteri dalam haid. Dan termasuk makna haid menceraikan isteri dalam nifas.
hukumnya adalah haram, berdosa. Walaupun ia berlaku ataupun kita katakan diterima cerai tersebut. Melainkan pada pandangan Syiah dan pandangan sebagian ulama seperti Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim, muridnya, yang menyatakan cerai dengan dalam keadaan haram, bid'i, tidak sah. Kalau dicerai dalam haid, tak sah. Cerai dalam nifas, tidak sah. Seperti tak ada cerai. Kerana dia mengikut cara bid'ah. Kalau dicerai talak 3 juga tidak sah. Sebab cerai sunnah itu talak 1, bukan talak 3. Tidak sah. Tapi jumhur ulama ataupun ittifaq ulama bahawa kalau cerai talak 3 tetap sah. Walaupun dia menyalahi sunnah. Dan yang ketiga dinamakan cerai yang tidak bid'i dan tidak sunni. Harus. Harus. Seperti seorang yang menceraikan isterinya dalam keadaan mengandung. Maka dia haruskan. Kalau perempuan itu mengandung, apa hukum cerai isteri mengandung? Dia haruskan. Dia tak sebut bid'i, tak sebut sunni. Kerana tamat tempoh iddah tadi dengan cara dia melahirkan anak. Dan dia betul-betul suci daripada pencampuran air mani lelaki. Dalam ini disebut dalam waktu yang harusnya kita akan bicarakan nanti tentang tempoh-tempoh tersebut. Kemudian dalam surah ini menceritakan tentang hukum iddah dan bagaimana menghitung dan mengiranya dan waktunya. Bersama dengan perintah supaya bertakwa pada Allah, jangan menipu. Ada wanita yang tipu iddah dia sebab dia nak kahwin cepat. Dia tipu iddah, patutnya tak habis lagi, dah habis. Dan ini berlaku. Dan Allah ingatkan wanita-wanita dan demikian juga lelaki supaya bertakwa pada Allah dalam bab cerai dan wanita dalam bab mematuhi iddah. Jangan tipu. Jangan iddahnya tak habis lagi, dia kata dah habis untuk dia cepat kahwin. Maka Allah memerintahkan supaya bertakwa pada Allah. Kemudian dalam surah ini juga menyuruh para suami supaya memegang atau menjaga isteri dengan cara baik. Atau bercerai dengan cara baik. Kan demikian cara bagaimana rumah tangga itu diselesaikan. Memang suami ini dia cerai cara baik dengan mengikut sunnah. Ataupun dia pegang isterinya dengan cara yang baik, dengan berlaku ihsan, berlaku kebaikan. Dan surah ini juga menjelaskan hukum iddah wanita yang tidak ada haid. Apakah hukum iddah wanita tak ada haid? Dan wanita yang tak ada haid ni ada dua golongan. Yang pertama wanita yang masih kecil. Dan yang kedua ialah wanita yang ada 3 golongan. Yang kedua ialah wanita yang tua atau kita sebut menopause. Dan yang ketiga ialah wanita yang sakit. Dia mungkin tak ada haid. Dia sakit. Diceritakan dalam Istiqra' yang dibuat oleh Imam Syafi'i, ada wanita di Yaman, dia tidak pernah berhaid. Dia tak ada haid. Sepanjang dia tak ada haid. Maka bagaimana wanita yang diceraikan tanpa haid ni? Dia nak tunggu 3 suci, memang tak kali suci lah. 3 kali hidup pun tak suci lagi. Sebab dia tak ada haid. Dia kerana dia sakit, mungkin masalah wanita. Sebab bila Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menangis waktu datang haid, ketika mana Aisyah menunaikan haji, maka Rasulullah SAW menyebut supaya jangan bersedih, kerana itu fitrah wanita. Haid ni tanda wanita itu normal. Normal, dia okey. Kerana Aisyah menangis sebab terhalang dia buat ibadat. Maka Rasulullah SAW mengingatkan Aisyah dan sekalian wanita muslimat, jangan bersedih kerana haid waktu nak buat ibadat. Tak payah sedih apa. Itu fitrah kita perempuan. Kadang-kadang nak pergi haji, tiba haid. Bahkan kadang-kadang kita pun buatlah nak elok baik umrah ke, kita pun makanlah pergi tahan itu, tahan ini dan sebagainya. Maka ini mungkin memberi mudarat lebih banyak. Baik, kalau kita pergi, kalau ada rezeki kita tawaf sa'ih. Kalau tak ada, datang lagi. Tuhan nak panggil lagi lah tu. Tuhan nak panggil lagi. Tapi ada setengah macam rasa nak marah. Kenapalah tengah nak buat umrah lah, datang uzur. Nak marah. Nak marah apa? Itu fitrah, sunnatullah. Tak payah marah-marah. Ini marah yang salah, yang tak betul. Kan ini fitrah yang Allah jadikan pada setiap wanita. Maka Allah menjelaskan di sini, kalau wanita tu tidak ada haid, sama ada kerana dia kecil. Kerana budaya kabilah-kabilah Arab berkahwin dengan wanita-wanita waktu umur masih kecil lagi. Belum mereka balik dikahwin ni. Dan ini bukan sekadar kalau kita baca tentang perkahwinan. Walaupun hari ni orang buat satu undang-undang perkahwinan bawah umur.
untuk tujuan-tujuan yang tertentu bukan kerana prejudis tertentu. Namun kalau kita buka sejarah perkahwinan wanita kecil ini ia berlaku di Eropah pada kurun pertengahan. Dan berlaku di negara Asia, di India, di China, dan berlaku di negara Arab. Berlaku semua. Ada seorang raja di England menikah dengan wanita yang berumur 3 tahun. Dia nak kritik Rasulullah kahwin umur 6 tahun, ni kahwin 3 tahun lagi teruk, 3 tahun. Di India dia berkahwin sebaik saja lahir berkahwin. Kerana tujuan perkahwinan ni banyak. Tetapi kita kena sedar tujuan perkahwinan ni bukan satu. Walaupun setengah orang duk tengok tujuan perkahwinan cuma satu. Secara seksualnya. Tidak. Dia berkait dengan hubungan kabilah. Hubungan pengaruh, kekeluargaan. Tuan-tuan ni anak sama-sama raja, dia orang nak kembangkan empire-nya. Maka caranya perkahwinan. Tapi nak tunggu budak perempuan ni besar, takut orang lain ambil. Mereka kahwin dulu. Mereka kahwin dulu. Ikat dulu perkahwinan. Macam mana pun ikat perkahwinan. Bahkan setengah mereka dalam budaya cerita jahiliah ni, mereka mengahwinkan anak mereka dalam kandungan lagi. Mengandung ni, yang ngandung ni dikahwinkan. Kan dia berkait dengan budaya dan kabilah. Sampai tahap macam tu. Dikahwin. Dan ada pula yang teruk kahwin dengan orang mati. Mati boleh kahwin. Dah mati tak? Kahwin lah asalkan dia boleh kahwin. Kawan tu dah mati dah. Mati keras dah. Dia pakaikan baju pengantin. Kemudian kahwin. Dikahwinkan. Maka ini dari sudut perkahwinan. Perkahwinan ni dia berkait dengan a'raf, uruf. Syariat datang untuk menyusun sistem dan undang-undang. Sebab tu dalam Islam tidak ada satu umur khusus berapa tahun nak kahwin. Tak ada. Yang dibuat hari ini itu undang-undang yang dibuat oleh setiap negara. Yang berbeza kalau tuan-tuan tengok undang-undang di Sabah Sarawak berbeza dengan Semenanjung. Kalau di Semenanjung, wanita nak berkahwin mesti usianya 16 tahun. Lelaki 18. Di Sabah Sarawak usianya ialah 12 tahun boleh kahwin. Berapa tahun dah boleh kahwin? Sebab budaya dia bukan budaya macam kita tunggu lepas SPM, pergi universiti, tak ada. Dia orang dah memang hidup dalam budaya kerja daripada awal usianya. Dengan kabilah macam-macam. Dayaknya, orang Lauknya, sekian. Kalau mereka juga nak jaga sistem kabilah, lalu berkahwin awal. Pada usianya 12 tahun. Dan setengah negara tak letak undang-undang itu seperti di India. India tak letak undang-undang itu. Dia tak mampu untuk menyekat pengaruh budaya-budaya ataupun kaum-kaum yang terlalu fanatik dengan umur perkahwinan. Termasuk saya sebut berkahwin pada usia baru lahir dikahwinkan. Baik Islam, apakah Islam mengharamkan perkahwinan macam itu? Tak haram. Tapi ada norma hukum hakam yang dijelaskan. Habis siapa tukang akad nikah Ustaz? Walinya. Habis kalau lelaki ni yang akad nikah ni, wakil pada dia, tolong akad nikah. Sebagaimana kita belajar buat haji, boleh tak kita buat haji budak kecil? Boleh. Kita niatkan untuk dia. Kita wali atau kita yang bawa budak ni umur 2 tahun ke even umur 2 bulan, kita pun niat untuk dia. Islam, saya kata perkahwinan ini berkait dengan budaya manusia. Islam datang menyusunnya. Yang bersifat zalim, yang bersifat sekian-sekian, maka Islam mengharamkannya. Yang menjadi kebiasaan budaya dan sebagainya, Islam menyusun dengan perlembagaan dan undang-undangnya. Bagaimana cerita tentang perkahwinan yang mereka kahwin lebih pada 4. Kahwin 10, 13. Ada seorang raja di Morocco kahwin dengan 3,000 orang. Di China kahwin dengan 5,000 orang. Kahwin ramai. Dan bila Nabi SAW datang ke Madinah, sebagian sahabat berkahwin 10. Maka bila ia melampau kerana dia tahap keadilan itu tidak mampu dilakukan. Maka Nabi SAW menyatakan, amsik arba'an wa farik sa'irahun. Pegang 4, ceraikan yang lebihnya. Maka secara umum hukum perkahwinan ini ikut uruf. Sebab tu saya sebut dalam Islam, kalau orang Hindu masuk Islam, dia tak perlu kahwin baru. Dia iktiraf perkahwinan dia. Orang asli, orang Dayak masuk Islam, jadi kahwin cara dia je, kahwin atas pokok, misal kata, kahwin dengan cara sekian-sekian, diterima dalam Islam. Sebab itu namanya kahwin. Dia persetujui oleh 2 keluarga. Orang Batak kahwin cara dia misalnya, masuk Islam, dia terima. Orang Kristian kahwin di gereja, bila masuk Islam, dia terima. Orang Buddha masuk Islam, dengan perkahwinan, dia terima dan anaknya sah. Dia sebut nasab. Tak panggil anak luar nikah, anak nasab. Kerana zina itu benda yang maklum dalam semua agama. Semua agama maklum.
Imam Ibn Battutah menceritakan bagaimana kisah pelayarannya di Asia Tenggara. Sehingga sampai di suatu tempat di Asia Tenggara, dia berlabuh. Lalu diturun di perkampungan untuk memenuhi bekalan di kapalnya. Tiba-tiba salah seorang dia jumpa dengan orang asli yang tidak memakai pakaian. Lalu salah seorang anak kapalnya berzina dengan orang asli itu. Zina. Lalu orang asli pun, walaupun mereka ditelanjang, zina tetap haram. Kerana zina ni diharamkan oleh semua kabilah, semua manusia. Walaupun dia telanjang, kalau sudah telanjang, apa nilai lagi? Tak, zina lain. Akhirnya ditangkap. Mengikut hukum orang asli tadi, kalau orang tu berzina, maka dia hukum bunuh. Anak kapal ni selamatlah sebab dia bukan orang asli. Tapi perempuan itu, zina. Bukan tuan-tuan dalam hukum binatang sekalipun. Tuan-tuan kalau tuan-tuan baca dalam bab binatang, binatang pun tak boleh zina. Kalau itu memang pasangan dia ada peraturan pasangan dia. Tuan-tuan tengok, macam kambing tak dia berzina, saya tengok. Tak ada, kami tak berzina, mana kami berzina. Dia ada peraturan dia. Baik monyet dan sebagainya. Bukan dicerita dalam satu kisah yang berlaku di Yaman. Bila seorang lelaki dia perhati sekawan monyet. Macam jenis babon lah. Babon, monyet. Dia bersama dengan jantan tu. Tiba-tiba tengok jantan tidur senyap. Maka si betina menyelak keluar daripada pelukan monyet jantan. Dan jumpa dia punya skandal dia. Monyet pun ada skandal. Maka dia pun buat sesuatu, skandal. Maka dia pun kembali pada jantan dia. Lalu si jantan bila bangun, dia hidu punggung dia. Punggung monyet tu. Maka dia pun menjerit. Monyet tu menjerit. Dia ni perhati oleh seorang lelaki tu. Monyet tu menjerit. Maka ramai-ramai monyet lain memberi perhatian. Lalu menghukum betina. Ini dalam alam haiwan. Tuan-tuan kena tengok banyak sikit alam haiwan. Rupanya dalam alam haiwan, kalau saya tengok dalam alam haiwan badak air. Tuan-tuan kenal badak air? Badak air. Bila dia nak mengawan, dia akan berlawang dulu. Yang gagah je boleh mengawan. Tidak, tak boleh. Kalau tidak, dia anggap zina. Maka bila menang, maka dia boleh mengawan dengan semua betina-betina. Artinya mereka pun ada perkataan. Zina ni tuan-tuan, bukan cerita manusia. Apa agama pun. Even binatang. Tak boleh suka-suka macam tu. Tuan-tuan tengok macam ayam tu suka-suka je. Tak, dia ada peraturan. Tuan-tuan tak kerti bahasa ayam, tak tahulah. Peraturan dia ada. Dia berjantan bergaduh dulu, itu peraturan dia. Menang ke? Singa pun sama. Si betina tengok. Betina tengok. Maka yang jantan ini, bila nak ambil kawasan, dia akan ambil betina sekali. Dan dia akan berlawan. Yang menang layak. Kalau dia kalah, maka jantan baru akan mengawani semua betina-betina dan membunuh anak-anak dulu. Anak-anak singa yang dulu hasil, dia akan bunuh. Begitu peraturan dia. Peraturan dia. Artinya zina dicela dalam Islam. Bukan dicela dalam semua. Dan kita cuma nak sebut tentang perkahwinan berkait dengan a'raf budaya. Maka cerita kahwin kecil dan sebagainya, ini budaya. Ya, kalau negara kita dah buat undang-undang, maka patuh undang-undang. Tapi kalau dikahwin sah tak? Sah, tapi kena hukum. Secara syarak sah. Kalau ada lawan kahwin umur 12 tahun. Kita undang-undang kita perempuan 16, lelaki 18. Kalau nak kahwin juga, kena minta kebenaran khas daripada qadi. Kalau nak juga. Kena minta mungkin setengah wanita, walaupun umur dia 14 tapi dah besar. Dia dah matang. Ada setengah perempuan 18 tak tahu apa lagi. Ada setengah-setengah wanita dia berkait dengan persekitaran dia. Kalau nak kahwin juga minta kebenaran qadi. Tapi kalau dia kahwin juga, sah. Tapi dihukum secara undang-undang. Jadi, salah undang-undang bukan makna salah syariat. Kerana setengah undang-undang tadi kerana melihat pada masalah hari ini. Kerana setiap zaman kita akan melihat masalah secara berbeza. Tapi syariat melihat pada masalah secara umum. Masalah umum. Yang ada kebaikan masing-masing. Kerana saya sebut tadi, perkahwinan ni tuan-tuan bukan tujuan satu je. Banyak tujuan-tujuan perkahwinan. Kadang-kadang untuk menghubungkan kabilah, untuk mendidik. Kadang-kadang untuk menghormati setia kawan. Sebagaimana Rasulullah berkahwin dengan anak Awaka, anak Umar sebagai setia kawan. Sebagaimana Rasulullah berkahwin dengan Juwairiyah untuk menjinakkan kabilah Bani Mustalik yang akhirnya semua mereka memeluk Islam. Bagaimana Rasulullah berkahwin dengan Safiyah untuk menjinakkan Yahudi. Supaya mengurangkan permusuhan pada Islam sebab dia dah kahwin dengan wanita anak pada ketua Yahudi, Huyai bin Akhtab. Merupakan ketua besar Yahudi. Dia besar pada Benjamin Netanyahu lagi.
Dia punya ketua ni, Uyai bin Akhtab dalam kabilah Bani Nadir. Namun Rasulullah berkahwin dengan anaknya. Untuk tujuan tadi. Kadang-kadang Rasulullah berkahwin dengan tujuan pembelajaran. Supaya para isteri tadi boleh mengajar muslimat-muslimat yang lain. Kerana ada perkara-perkara yang bersifat dalaman, tidak mungkin dia ajar secara terbuka. Maka kata Hisham, anak daripada Aisyah radhiyallahu taala anhu, Hisham bin Urwah, kami mendatangi ibu saudara kami untuk bertanya tentang hal-hal dalaman yang berkait dengan perhubungan suami isteri. Sebab benda tu tak boleh nak ceramah terbuka macam ni. Benda tu kan benda bersifat khusus. Ada benda kita bila berceramah ni tuan-tuan, ada benda kita tak boleh cakap umum. Sebab dia agak tak sesuai pada umur tertentu dan sebagainya. Tapi dalam Islam ada. Maka Hisham kata, Hisham bin Urwah, kita orang datang ke rumah ibunda kita, Aisyah, dan kita tanya soalan. Dan Aisyah pun jawab apa di sekian. Dan persoalan berkait dengan rumah tangga. Yang bersifat terlalu detail atau terlalu kita katakan rahsia. Yang hanya orang matang-matang yang layak tahu. Kanak-kanak tak layak tahu. Ini secara umum tentang hukum nikah. Kemudian, dalam surah ini juga, dijelaskan tentang hukum iddah wanita yang hamil. Bagaimana iddah wanita yang hamil? Itu dengan melahirkan anak. Kemudian surah ini juga menceritakan tentang hukum nafkah dan hukum tempat tinggal yang menjadi kewajiban dalam tempoh iddah. Mana-mana perempuan yang diceraikan, dia berkewajiban untuk mendapat nafkah daripada bekas suaminya dan juga tempat tinggal. Dan kita akan lihat bentuk cerai yang macam mana yang akan dapat nafkah dan tempat tinggal. Kemudian hukum memberi upah untuk penyusuan. Ini berlaku bila berlaku perceraian dan anak tu masih kecil. Kalau perempuan tu isteri dia, tak timbul isu upah menyusu anak. Sebab dia jaga nafkah. Tapi kalau sekiranya seorang lelaki tu menceraikan isterinya atau berlaku perceraian, dan kerana isteri tadi boleh menyusukan anaknya, isteri tadi boleh menuntut bayaran untuk penyusuan anak. Sebab bila nak menyusu anak, dia kena makan sihat-sihat, sekian-sekian, maka dia berhak. Dan berapa jumlah upah yang perlu dia bayar. Ini bagi wanita yang diceraikan dan kadang dia masih boleh menyusu anak-anaknya. Dia boleh enggan untuk menyusu, melainkan dengan bayaran. Kerana hak dalam membayar penyusuan ialah hak suami. Manakala sekiranya seorang suami itu bercerai dengan isteri yang masih ada anak kecil, dia pun tak nak menyusu anak. Apakah hukumnya tak nak menyusu? Boleh, tak nak menyusu. Suaminya wajib mencari penyusu lain. Atau suaminya bayar pada bekas isteri sejumlah amount yang dipersetujui mengikut uruf tentang bayaran penyusuan. Awak kalau nak suruh susu anak awak, anak dia juga padahal. Tapi kaedahnya anak awak, maka awak kena bayarlah sebulan 1,000. Oh, saya boleh menyusu sebab menyusu bukan kerja senang. Bukan kerja senang, dia bukan macam kita kata macam kita suap makan tengah hari. Dia mungkin dalam situasi yang pelbagai. Anak ni nak susu. Dan dalam keadaan perempuan tu kena komitmen. Kalau bagi makan atas meja senang, tak je atas meja, keluar. Tapi ni menyusu kena melekat situ. Sampai budak ni selesai menyusu. Kerana komitmen yang tinggi, maka ada upah kena bayar. Dan Islam menjelaskannya. Kemudian surah ini juga menceritakan tentang apakah nilai nafkah itu berdasarkan dari sudut senang dan juga susah. Dan Allah Ta'ala memerintahkan semua suami isteri supaya bertakwa pada Allah. Maksudnya, dalam penyelesaian perbalan jangan ikut emosi. Ada undang-undang. Si saja minta mahal-mahal untuk menyusahkan suami. Tak boleh. Si suami pula saja nak bayar murah untuk menganisi pun tak boleh. Syarak ada tentukan. Kadar senang atau susah. Dan semua syarak berpesan supaya bertakwa pada Allah. Kita bergaduh-bergaduh ni ingat kita ada hukum, ada syurga, ada neraka. Yang bergaduh ikut saya dah benci Ustaz, macam ni saya buat. Jangan ada neraka, ada syurga. Awak bergaduh macam mana pun, tak kira lah siapa pun. Ada hukum akan ada dosa pahala. Jangan ingat kebencian menghalalkan semua perkara. Oh, saya kalau benci, akhirnya dia langgar semua hukum syariat. Atas nama benci. Benci bekas suami saya, dia pun melanggar semua. Dia keluar rumahnya, dia tak nak peduli sekian. Maka jangan, Allah kata bertakwa pada Allah. Lepas tu kita lihat, bila berlaku perceraian, siapa yang paling bertakwa kepada Allah, dia akan lebih cepat jumpa jalan keluar. Berbanding satu lagi. Kerana kalau dua-dua bertakwa, ini disebut oleh Allah dalam ayat yang lain.
Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Kalau keduanya dua ini bercerai, Allah akan cukupkan setiap seorangnya dengan kurnia Allah Ta'ala. Ini bila kedua-duanya ini bila dia bercerai ikut hukum. Dengar betul? Maka Allah, yang ni Allah jumpakan pasangan yang sesuai dengan dia, ni pun sama. Allah lapangkan rezekinya pun sama. Bila dua-dua patut syarak. Tapi kalau seorang je patut syarak, seorang lagi tak nak. Yang mematuhi syarak tadi. Buang emosi, kebencian kerana tetap melihat hukum dan takwa pada Allah. Allah berikan dia jalan keluar lebih cepat. Yang satu lagi pula ikut emosi dia, ikut dang dia. Maka dia tak akan jumpa jalan keluar. Maka ini dia sebut hukum sunnatullahnya. Kemudian Allah Ta'ala menutup surah ini. Memberi peringatan dan amaran supaya jangan melangkaui hukum hakam. Dan melanggar batasan-batasan Allah. Dan Allah memberi amaran dengan hukuman yang sesuai, yang sepadan dengan setiap pelanggaran hukum. Sebagaimana berlaku pada umat-umat yang terdahulu. Dan Allah Ta'ala juga mengingatkan tentang tugas Rasul. Iaitu membaca ayat-ayat Allah. Untuk menyelamatkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Dan dalam surah ini juga dijelaskan balasan orang yang beriman. Dan amal soleh yang dilakukan. Kemudian Allah Ta'ala membawa ataupun menjelaskan dalam surah ini juga. Bukti dan dalil akan kekuasaan Allah yang sempurna. Dan ilmunya yang luas. Yang menciptakan langit. 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan wahyu. Dan segala perintah dan qada ketentuannya. Antara langit dan bumi mengikut kekuasaannya. Baik, sebab turun ayat ini. Ada pun ayat yang pertama sebab turunnya. Ya ayuhan nabi iza talaqtum. Wahai nabi. Bila mana kamu menceraikan. Diriwayatkan. Ayat ini turun bila mana Rasulullah menceraikan salah seorang isterinya bernama Hafsah. Hafsah bin Umar radhiyallahu ta'ala anha. Diceraikan oleh Nabi SAW. Lalu dipulang ke rumahnya. Balik rumah mak dia, rumah Umar Al-Khattab. Maka Allah turunkan ayat ini. Wahai Nabi, bila kamu ceraikan isteri kamu, ceraikan dengan iddah mereka. Ceraikan dengan mengikut tempoh waktunya. Kemudian Jibril AS turun. Jibril berkata pada Nabi SAW, Wa Muhammad, raji'ha fa innaha sawamah qawamah wa hiya min azwajika wa nisa'ika fil jannah. Bila Rasulullah ceraikan Hafsah, maka Umar Khattab pun sedihlah. Yang anak dia. Ini ada kesilapan isterinya Hafsah. Maka Allah perintah Rasulullah supaya mengikut hukum cerai. Tiada terkecuali di seluruh hukum. Nabi pun. Tempoh cerai yang betul. Dan kaedah hukum yang betul. Maka bila Rasulullah ceraikan Hafsah, Hafsah pun balik ke rumah dia. Lalu datang Jibril AS. Berkata kepada Rasulullah. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Raji'ha. Rujuk kembali dengan isterimu. Fa'innaha sawamah qawamah. Kerana dia seorang yang kuat qiyamulainya. Rajin berpuasa. Dan sesungguhnya dia adalah isterimu dalam syurga. Rujuk dia. Maka Rasulullah SAW kembali rujuk pada Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Maka sebab turun ayat ni berkait dengan penceraian yang Rasulullah buat kepada Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian sebab turun ayat ini juga kata ulama, bila mana Ibnu Umar menceraikan isterinya dalam keadaan haid, lalu Umar Al-Khattab datang mengadu pada Nabi SAW. Bila Abdullah bin Umar cerai isteri dia dalam keadaan isterinya ada haid, maka Umar pun mengadu pada Nabi SAW. Lalu Rasulullah pun marah, murka. Kan diceraikan dengan cerai yang bersifat bid'i. Cerai dalam haid. Lalu Rasulullah menyatakan, liyuraji'ha summa yumsikha hatta tathur summa tahid fatathur fa in bada lahu an yutalliqaha falyutalliqha tahiran qabla an yamussaha fatilkal iddatu allati amara Allahu biha azza wa jalla. Hadis Bukhari. Bila Rasulullah diberitahu Abdullah bin Umar cerai isteri dan keadaan haid, Nabi pun marah. Lalu kata Rasul, rujuk kembali. Rujuk kembali pada isterinya. Kemudian jaga dia sampailah dia suci. Dan kemudian dia berhaid. Dan bila mana dia suci, kalau dia rasa ingin menceraikannya, maka ceraikannya. Dalam keadaan suci tanpa menyentuhnya. Dan itulah tempoh yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila Abdullah bin Umar cerai isteri dalam keadaan haid, maka Umar Khattab mengadu pada Nabi SAW, Nabi pun marah. Nabi kata rujuk dulu. Rujuk, kemudian sampailah disuci. Dan bila disuci, dia haid kembali. Tunggu dia haid balik. Kemudian dia suci. Waktu itu tengok.
Kalau kamu nak ceraikan juga, maka cerai tanpa kamu menyetubuhinya. Jangan sentuh lagi. Maka demikianlah cara yang Allah perintahkan kamu buat. Supaya tidak panjang waktu iddah seorang wanita. Kerana memanjangkan iddah wanita satu kezaliman. Tak boleh panjangkan iddah wanita. Maka wanita ni perlu diceraikan, atau kalau nak bercerai, dicerai waktu dia ni suci dan tidak disentuh. Maka boleh cerai dengan talak satu. Maka ini yang disebut sebagai sunni. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW menyatakan fatilkal iddatul lati amara Allah an tutalliqa lahan nisa, an tutallaqa lahan nisa. Demikian tempoh yang Allah perintahkan cara menceraikan wanita. Baik, sebab turun ayat kedua pula. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar. Diriwayatkan Auf bin Malik al-Asy'ari datang bertemu Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, anakku ditawan oleh musuh dan isteriku bersedih. Apa yang patut aku buat? Kata Auf bin Malik al-Asy'ari, anak saya kena colek dan isteri saya sedih kat rumah. Saya nak buat apa ni? Lalu kata Nabi SAW, amuruka wa iyyaha an tastakthiru min la haula wala quwwata illa billah. Aku suruh kamu dan isteri kamu perbanyakkan zikir la haula wala quwwata illa billah. Itu dia boleh buat zikir. Tetapi bila kita rasa tak boleh buat apa-apa, zikir. Zikir itu ialah perbuatannya. Ada keadaan, kalau kita boleh buat sesuatu, buatlah. Tapi bila musuh tawan, kita nak buat macam mana? Maka perbanyakkan la haula wala quwwata illa billah. Lalu kata wanita ini bila suaminya pulang, bertanya apa yang Rasulullah suruh. Nabi kata kita kena banyak sebut la haula wala quwwata illa billah. Lalu kata isteri, "Naam." Naam, ya kalau macam tu kita buat. Lalu faja'ala yukthirani minha, maka dia pun perbanyakkan zikir la haula wala quwwata illa billah. Maka anak dia pula cerita dia. Bila mana sedang ditawan, tiba-tiba musuh ni dalam keadaan lalai dan cuai, anaknya sempat melarikan diri. Dan bila dia larikan diri, dia bawa kambing sekali. Dan lagi dia ambil kambing orang kafir. Lari. Dengan kuda-kuda sekali buat lagi. Dia buat lagi. Dan diselamat dengan bawa harta yang banyak. Harta rampasan daripada orang kafir. Maka ini dimaksudkan dengan saya bertakwa pada Allah, Tuhan jadikan jalan keluar. Dan dapat rezeki tanpa disangka. Anak colek, duk bayang, anak selamat pun dah okey. Tapi ni anak selamat dengan bawa kekayaan sekali. Itu kan di luar kotak. Kita tuan-tuan bila ada masalah, kita pun dah fikirlah bagaimana penyelesaian dia. Itu cara kita fikir. Tapi kalau benar tawakal kita pada Allah, Allah akan jadikan dia datang dengan luar kotak pemikiran kita. Luar. Kita cuma fikir satu je, rupanya Allah nak bagi banyak lagi. Maka ini kesan tawakal kepada Allah Ta'ala. Ini sebab turun ayat ni, kita belum baca tafsirnya. Cuma membaca sebab-sebab nuzul ayat atau sebab nuzul pada ayat pertama dan ayat yang kedua yang kita bacakan pada malam ini. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.